Ya, kita sambung balik nah. Sifat kesempurnaan yang wajib diketahui tentu kan? Betul. Terus ni. Betul nah. Sifat kesempurnaan. Sifat lain, zat lain, zat diri Allah Taala. Zat tu diri Allah Taala. Sifat ni kita maqamah bi ghairi setiap perkara hak menumpang di dia tu. Kita nak belajar sifat-sifat tu. Baik. Sifat-sifat kesempurnaan yang wajib diketahui. Wajib apa ni? Wajib syarak diketahui. Dan setengah daripada sifat-sifat kesempurnaan itu, dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu ialah yang wajib diketahui. Wajib syarak yang wajib diketahui, dengan makna wajib kita belajar hingga ketahui secara tafsili. Tafsili ijmal, borong-borong. Tafsili satu persatu maksud dia tu. 20 tu lah. 20 yang wajib, 20 mustahil, termasuk istihalatul mustahil. Istihalah. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu ialah yang wajib diketahui. Kita belajar hingga ketahui. Jamal kalimah belajar ketahui. Kerana apa? Ilmu tauhid tak boleh kita baca seorang-seorang. Haram. Tak boleh baca seorang-seorang. Mesti ambil sanad daripada ustaz-ustaz ataupun guru-guru. Tak boleh kita nak belajar kemudian kita amalkan dia. Yang ni pun kita tengok, macam-macam kita tengok dah. Silap teknik. Takut lagi kita beramal benda yang salah. Wajib diketahuinya secara tafsili. Tafsili itu satu persatu. Itu dia katanya terperinci. 20 tu lah yang kita nak banyak tafsili. Iaitu 13 sifat. Ataupun dia kata atau 20 sifat. Tulis sama ni, iaitu 13 sifat. Tulis atas tu pendapat Abu Hasan Asy'ari. Ulama kita ni ataupun disebut ahli sunnah wal jamaah ni dua, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Yang mula ni apa dia? Atau dia kata iaitu 13 sifat. Sifat apa? Pendapat Abu Hasan Asy'ari. Hak yang ni masyhur, yang muktamad, bukan maksud yang muktamad pendapat ni. Jadi kalau kita mengaji setakat sifat 13 ni sah dah, sah. Tapi tak masyhur sangat. Dia muktamad saja tapi tak masyhur. Ataupun 20 sifat. 20 sifat ni pendapat siapa? Abu Mansur Maturidi. Yang ni masyhur, terkenal. Masyhur ni terkenal. Pergi mengaji di mana tu? Pergi mengaji sifat 20. Kawan ni, kawan hampir mana tu pergi mengaji sifat 13. Pelik sangat tapi bagus. Yang tu pun muktamad. Yang tu pun boleh. Tapi kita ambil pendapat Abu Mansur yang masyhur. Pergi di mana pun di dunia mengaji sifat 20. Tak ada sifat 13. Jangan tak ada sifatnya. Mengaji apa sifat 20 ni. Itu bukan hak kita. Wahmi, bukan hak kita. Sifat dia kata atau 20 sifat disertakan. Dia kata sini 20 sifat yang berdasarkan khilaf. Pada khilafnya dua pendapat tu lah, Abu Hasan dengan Abu Mansur. Kita nak ikut cara Abu Hasan 13, Abu Mansur cara 20. tu makna tu. Berdasarkan khilafnya yang akan disebut nanti kata tu bukan kita tu. Dia akan ulas kat kita satu dua khilaf tu. Satu Abu Mansur, satu Abu Hasan. Abu Hasan sifat 13, Abu Mansur sifat 20. Dia pengarang kitab dia akan cerita kat kita benda-benda tu.
qaul, pendapat yang rajih. Yang rajih. Baik, kita tengok sini. Qaul, pendapat yang rajih, yang kuat, adalah yang qaul yang pertama. Qaul yang pertama lah apa dia tadi? Abu Hasan. Qaul adalah qaul yang pertama. Qaul yang pertama iaitu 13 sifat. Iaitu siapa dia? Abu Hasan Asy'ari. Dan 7 sifat lagi wajib diketahui secara ijmali. 7 secara ijmal, satu persatu. Ijmal, tafsili, ijmal. Secara ijmali dia kata, secara awam, umum. Dan 7 sifat lagi yang wajib tu, yang wajib diketahui secara ijmali, umum saja. Dan dia kata umum sahaja tu, dan tiada harus dinafikannya. Tulis tu, tiada harus supaya haram, tiada harus hukum haram. Dan tiada harus, dalam kitab yang tiada harus tu haram, dan haram dinafikan. Dinafi menolak, jangan kita dia tolak. Ngaji apa sifat 12, sifat 13 cukup lah. Sifat 20 tu makapu. Jangan. Tak boleh. Dan tiada harus, pada wajib dinafikannya dengan ijma'. Siapa dia? Sepakat ulama tauhid, ijma'. Sepakat semua, setuju semua ulama tauhid. 3 perkara kita kena jaga. Kalau kita memetikai Allah boleh berdosa, kita memetikai Nabi boleh berdosa, kita memetikai apa yang telah diijma' ulama pun hukum dia haram, berdosa, tak boleh. Yang ni sepakat sekala ulama tauhid. Karena itu sebahagian daripada perkara-perkara yang kesempurnaan tu bahasa Melayu, bahasa Arab kamalat, sifat-sifat kamalat. Tu antara dua tu. Abu Hasan dia kata ni 13 tu kita jangan dipetikai. Kerana kita nak Abu Mansur kita pergi angkat, kita memetikai boleh, akidah kita rosak. Habis kita baca sikit ni. Saya ingat nak baca untuk mula ni, kita baca kitab fiqh insya-Allah. Saya dan Kak Rul tak dan nak pergi photostat lagi tu. Insya-Allah saya bawa kitab fiqh. Hak fiqh pun kita belajar bagi dulu, saya baca dulu secara borong-borong lah. Kita masuk dah semua dah boleh dah tu, kita masuk secara tafsili sikit. Insya-Allah. Oleh itu sesiapa yang menafikannya menjadi tadi saya kata dosa kalau bab fiqh, tetapi kalau bab tauhid tu yang mempetikai perkara-perkara yang diijma' oleh ulama. Hak 13 tu pun ijma' ulama, hak 20 tu pun ijma' ulama. Tiba-tiba kita mempetikai. Oleh itu siapa yang menafikannya, itu nescaya kam alif fayaru, apa dia? Kucing, kafir. Itu dia. Bab ilmu tauhid tak boleh. Tak boleh. Kita belajar semua takut ni benda-benda lagu ni. Kita tengok yang bawah nombor 8 tu, katanya ia menjadi kafir kepada apa? Ini jika dinafi akan dia dan disabit dengan lawannya. Seperti menafinya keadaan berkuasa, dengan nafi dah disabitkan pada yang lemah.
Adapun nafikan sabit, tak apalah yang tu. Kita tak ada benda-benda itu semua. Kita sambung balik kita ni. Jangan nafi ya, kita duk menolak, menafi perkara-perkara yang ada kat Tuhan tu. Kita menafikan yang tu boleh. Benda tu diijma' oleh ulama. Kita petikai tentang ada Tuhan, wujud, kita petikai benda-benda tu. Dan itulah kita bukanlah kita nak sebut sangat Pak Wahabi ni. Pak Wahabi ni etikat mereka mengaji sifat 20 ni, dia kata zaman Nabi tak ada. Dia kata zaman Nabi tak ada sifat 20. Waduh dia. Kalau kita katalah Wahabi dia menyifat sifat 20. Dalam sifat 20 kita duduk bicara ada tak sifat wujud? Wujud ada kan? Ada apa? Ada Tuhan. Bila dia memfikir sifat 20 ni benda yang tak ada, benda ni bid'ah, maka dia membid'ahkan sifat wujudnya Tuhan. Padahal benda ni ada dalam Al-Quran. Yang ni yang kadang-kadang kita saya duk petikai juga. Contoh kata di tempat saya tu, dia kata Al-Quran kata Tuhan tu ada lagi. Mampu. Dia faham tak kata ayat tu bagi kita tu imam ni? Cuba tegak dah. Ayat mutasyabihah faham tak? Dia tak faham. Dia tak faham. Ayat ni ya. Ni pokok setengah banyak duk petikai benda-benda begitu. Kita belajar benda ni perkara yang ijma' dah pendapat hak Quran tu cerita berlambak innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang Allah Maha berkuasa dengan sifat berkuasa dia. Hamba petikai macam mana? Yang ni yang kata dia boleh melibatkan akidah. Wahabi boleh melibatkan akidah. Tapi tu kita semayang usalli fadal. Usalli tu dia kata bid'ah. Benda tu bukan wajib, sunat. Habis tu dia kata, tengok Daniel Dr. Daniel, alim ulama ni menyusahkan orang. Kemah dia kata. Kita nak semayang tu usalli dah nak main masjid, duduk di rumah nak main masjid. Kita nak semayang kita nak menari, dia kata. Kita bukan nak menari. Habis tu Allahu Akbar. Dia membetikan alim ulama. Cukup bahaya. Ni gulungan sekular. Mereka ni bukan faham bab agama. Mereka ni anti. Kita mengaji di pondok-pondok ni semua anti. Ni kitab-kitab lama ni semua bid'ah. Mereka nak ambil kitab-kitab baru. 200 tahun kitab-kitab ni ada dalam pondok. Kesan dia dulu tengok macam mana orang ni keluar pondok. Tok Guru Haji Saleh, banyak semua hebat. Baru ni siapa panggil ustaz apa main anak yang bapak dia meninggal tu kan. Contoh tengok hebat. Pasal apa? Asas pondok. Kalau tekan asas duduk di irsyad kemudian terus di masal, balik tu dia bercelaru. Di pondok ni kita berbicara satu persatu. Tok Guru bukan baca terus. Ni saya pun baca lagi. Tok Guru kita nak sebut anak murid pun dia kata jawab. Dia kata jangan lebih sangat. Dia kata sekadar yang mampu saja. Takut saja dia tak boleh pegang. Itu dia. Ilmu lebih dia ni faridah ni. Dia ada mula cara ringan, naik sikit berat sikit, ujung lagi meletup pada. Tak apa yang boleh. Boleh. Jadi ustaz pun ambil hak secara yang ringkas. Tak boleh kita ambil hak banyak-banyak tinggi sangat dan tak ada dengan kita. Kita baca sekat nak sah iman kita bagi cantik saja. Iman kita nak elok tak elok dia bergantung kat ilmu ni, ilmu tauhid. Itu dia pesan. Kalau kita tak bawa anak, balik cerita kat anak ini mengaji buat wujud secara ringkas cukup lah. Lawan dia lebih-lebih ni hang memadai dah. Yang penting bicara tentang sifat-sifat tu mustahil tu. Yang tu penting sangat. 20 yang wajib, 20 mustahil, tolong kau ingat. Mustahil tak ada kat Tuhan. Bila hang kata tu mustahil ada, hang menafi. Ini yang untuk orang kita kata ni boleh menjadi kufur. Ambil apa? Istihalah mustahil itu lemah. Istihalah tidak lemah. Betul tak Tuhan tak lemah? Betul tak Tuhan tak buta? Hak yang ni bersangkut dengan Tuhan. Yang tu pun kita kena bicara sikit dalam benda begitu. Baik. Kata tu guru kitab ni. Ni dia bawa mereka kita yang baca kitab dah.
memohon, dia kata berlindung daripada Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Duk mempertikai kita ada guru Wahbi duk pertikai sangat. Saya juga dekat kampung ni cukup anti, dia pun cukup anti sifat 20. Sebenarnya itu dia kata, sebenarnya ia tidak wajib diketahui secara tafsili. Dia tutup hubungan kitab, dia kata secara detail lah, cara yang halusi tu tak perlu lah, kita baca yang kita mampu saja, tu maksud dia tu. Dia kata di sini sebenarnya ia tidak wajib diketahui secara tafsili, cara bohong-bohong. Baik, habis kamu, kita bicara lagi. Ni kita masuk dah, no? Ni kita masuk sifat ketuhanan ni. Ustaz baca, ambil perhatian, dan ni penting sangat. Baik, sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib diketahui secara tafsili. Sifat-sifat dia belajar satu. Tafsili ni makna dia belajar 1, 2, 3, 4 sampai 20. Jawapan dia lagi istihalah secara ijmal. Dia ada ijmal pun sah dah, tafsili lebih baik. Sifat-sifat Allah, sifat, ingat perkara hak numpang di zat tu sifat. Dia bicara sifat-sifat ni. Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui. Wajib ni yang wajib kita tahu. Syarak ni wajib syarak tahui secara tafsili satu persatu. Wajib ni ambil dia wajib syarak. Yang pertama, wujudun ataupun wujud. Ni nombor satu yang nak kena belajar ni. Wujudun ataupun wujud, artinya ada. Kita ni faham belum? Nampak tak ni pada? Betul. Nak kata ni ada, betul. Ada, betul. Ada, betul. Baik, siapa boleh tunjuk kat Ustaz kalimah ada? Kita faham saja kan? Yang nampak, betul. Ada, betul, faham tak? Yang tu dia panggil amrun i'tibari. Maka wujud ni dia panggil amrun i'tibari. Perkara yang kita boleh i'tibar dengan hati kita nak tengok tak? Ada pada zihin tu ni. Ada dalam hati kita, zihin. Ada pada zihin, tidak ada pada orij ni kita nak tengok tak nampak. Hanya tengok betul. Ada, dia tengok. Apa dia tengok ada kan? Faham saja kan? Ada betul. Ada Tuhan. Tuhan satu bab. Ada tu amrun. Perkara kita nak tengok tak nampak. Nak tengok sebiji ada tu tak nampak. Nak tengok dengan mata tu. Ada pada dia cuma ada pada pandangan hati kita sahaja. Nak tengok tak nampak. Ada pada zihin, tidak ada pada kharij. Kharij ni nak tengok tak nampak. Kenapa? Yang kita bicara ni dia ada beberapa sifat. Yang pertama sifat nafsiyah. Satu, amrul tadi. Lepas sifat nafsiyah, sifat salbiyah ada 6 tu. Amrul itu balik. Kemudian kita mula ada sifat ma'ni. Sifat ma'ni ni dipanggil sifat yang bangsa ada sungguh. Sifat yang bangsa wujudiyah. Takdir kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh nampak tu 20 sifat satu. Tapi Tuhan tak buka hijab. Nabi sendiri pun dapat tengok. Nabi saja, makhluk yang ada muka bumi ni yang layak tengok zat Tuhan tu. Kita kata secara sifat ma'ani tu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda tu sifat ma'ani, sifat abang saja tu. Ni yang ni sifat nafsiyah, sifat saja, yang tu pun Nabi tak boleh tengok. Itu sekadar kita faham saja, nak tengok tak nampak. Mai sifat ma'nawiyah pun betul lah juga. Amrun i'tibari. Hak wujudiyah, hak bangsa ada sungguh ni ada. Daripada mula qadrah, iradah, sama-sama hayat kalam 7 itu ada sungguh. Tuhan buka hijab, semua boleh tengok. Cuma kita ni Tuhan tak buka. Yang buka boleh tengok di muka bumi ni siapa dia? Nabi kita saja. Nabi-nabi lain semua tak boleh. Ini ambil faham ni. Tulis maksud wujudi tu. Tulis wujud artinya ada, buat kandungan tulis tu. Ini perkara yang ada pada zihin,
tidak ada pada qori. Boleh tengok, yakin dengan hati kita, nak tengok tak nampak. Ataupun dia panggil amrun i'tibari. Ada boleh saya nak tengok whiteboard, boleh tak? Ada tak? Ada pen? Sana main-main pakai ni sekali. Saya tulis lah. Ya boleh. Okey, kita nak kena sifat. Hak mula ni dia punya adami. Sifat adami. Adami perkara yang tak ada, yang tidak ada. Ini punya adami. Sifat ni memang tak ada sungguh. Kita nak bayang balik, naik di sini sikit, atas sikit, dia panggil amrun i'tibari. Baik, hak yang ni nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Atau amrun i'tibari, perkara nak tengok tak nampak tapi hati kata ada. Ini panggil amrun i'tibari. Hak yang ni kosong, tak ada apa-apa. Hak ini adami. Hak yang ni dia tulis sini nak menengahi, antara ada dan tiada. Dia menengahi, hidup tengah-tengah. Nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Sebab tu benda tu kita nak tengok tak nampak, tapi hati kita ada, nak tengok tak nampak. Dia panggil amrun i'tibari. Kemudian yang ni pula dia naik hal liyah. Hal yang ni atas ni dia darjatnya ni dekat sikit. Dia pun amrun i'tibari, hal liyah ni dia dekat-dekat nak nampak tapi tak boleh nampak juga. Sama. Hak ujung sekali ni, yang ni sama. Cuma dia dekat sikit, darjatnya tu tinggi sikit. Yang ni dia panggil wujudi. Yang ni ada sungguh, sifat yang ada sungguh. Itu dia. Ada ni benda tak ada boleh. Amrun i'tibari nak kata tak ada pun tak boleh, nak kata ada pun tak boleh. Contoh ada Tuhan tu, ada masjid. Yang kita tengok masjid ada, faham saja. Nak kata tak ada, tak boleh nak kata. Kalau dekat masjid ni dia bersifat dengan ada ni, memang masjid ni tak ada terus. Yang ni dia menahi antara ada dengan tak ada. Dia naik amrun i'tibari. Naik atas lagi hal yang ni benda pun sama juga. Dia dekat juga. Cuma dia ni darjat dia ni atas sikit. Hak atas yang pun wujudi. Benda tu ada sungguh. Kalau kita buka hijab, kita boleh tengok. Apa? 7 sifat. Sifat-sifat makni Tuhan tu. InsyaAllah kita bincang kemudian. Boleh tak? Boleh faham tak? Memang setengah-tengah ustaz itu tak baca lah, macam ustaz ni janji boleh masuk cukup. Tak nak masuk. Tak mahu saya tulis kan. Ada ni tak ada tahu. Amrun i'tibari tu dia menengahi antara ada dan tak ada. Aliyah tu benda tu menengahi ada dan tak ada, tapi darjat dia tu tinggi sikit. Hak atas tu wujudi benda ni ada sungguh. Boleh. Tuan, insya-Allah kita ni penghujung. Ustaz pun happy ingat rasa macam nak mati dah, tapi tak mati lagi. Alhamdulillah, dia takut juga. Sakit tu dia kata, aku ni nak mati dah. Rosmi pula kata, dak kut dia pun, Rosmi pun. Dia kata lah dak sungguh. Dan dak kut. Aku dah kata kut tak ada, dak lah tu. Habis. Jadi benda ni tuan-tuan, walaupun kita nampak, walaupun kita nampak tak ada, tetapi akhirat takdir kalau kita mati ni, bahagia ni kita tahu benda-benda lagu ni. Penting benda-benda lagu ni. Tak tahu benda ni, rosak.
Ustaz ulas sikit lagi. Tulis dulu lah, boleh tulis pelan-pelan. Baik, sifat-sifat yang wajib diketahui secara tafsili. Yang pertama, wujudul, artinya ada. Wujud tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia kata ada. Baik. Baik, dia kata maksud wujud atau maksud yang dia nak ulas, pengantin nak ulas maksud wujud tu. Wujud yang dimaksudkan itu ialah wujud ada tu. Ada lain lah, Tuhan lain. Ada tu. Ada rumah, ada Tuhan, ada motor. Cerita lain lah. Yang nampak motor, ada tak nampak. Wujud yang dia kata yang dimaksudkan itu ialah wujud yang zati. Tu dia. Baik, wujud yang zati itu makna dia apa? Tengok. Wujud yang zati itu kita tulis wujud yang ada hak macam, nak kata ada macam dia ada lah. Ada tu maksud dia kata di sini. Saya baca kitab ni, wujud artinya ada, diketahui dengan wujud itu ialah wujud yang zati, dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada. Baik, tak apa, kita ulang lagi. Baik, wujud yang zati, maksud wujud adanya Tuhan itu tak berhajat kepada pencipta. Mudah faham betul. Tulis wujud yang zati, makna wujud yang zati adanya Tuhan kita ni, dia tak perlu tukang. Dia tak perlu ada yang mengadakan dia, ada yang bagi jadi dia ada tu. Habis tu dia tu macam dia sedia ada azali lagi. Dia tak berhajat pada tukang atau dia tak berhajat pada Tuhan-Tuhan lain nak bagi dia, tak ada. Kenapa? Dia ada azali lagi. Azali tu waktu Tuhan saja ada. Apa tak ada lagi Tuhan dah sedia ada dah. Itu dia panggil wujud yang zati, ada yang tak berhajat kepada menjadikan dia. Baik, kita tengok wujud yang zati yang berarti dia betul orang kita ada ulas lagi. Wujud yang zati yang berarti bahawa tiada pihak lain yang memberi bekas tentang adanya Allah Ta'ala itu. Maksud betul tak beritahu adanya tu Tuhan tu tak berhajat pada yang menjadi akan dia. Tulis yang tu. Adanya Tuhan kita, adanya kita yakin dalam hati kita, adanya Tuhan kita, dia tak berhajat kepada yang lain untuk bagi jadi dia ada. Habis tu dia ada bukan? Dia sedia ada azali lagi. Apa tak ada, yang ada dia ya. Amin. Udara apa tak ada, dia sedia ada. Itu makna wujud yang wujud yang ada, yang tak berhajat pada yang mengadakan dia ataupun yang bagi jadi dia. Itu pegang yang tu, cukuplah tu. Berhabis dan wujud yang tiada menerima Adam. Jawab bagi hak mula ni. Adam makna apa? Perkara yang tidak ada sama sekali itu. Maka di sini dia kata di sini, dan wujud itu tiada menerima Adam sedia kala. Dan wujud yang tiada menerima Adam pada sedia kala dan pada bila-bila masa. Itu azali lah tu. Tulis tu. Dan wujud yang tiada menerima Adam pada sedia kala dan pada sedia masa. Pada masa. Bila-bila pada bila-bila masa pun. Tak ada bila. Tuhan adanya Tuhan tidak ada, kita kata tidak ada masa. Dia sedia ada azali lagi. Dia bicara tentang ada Tuhan saja. Dia tak berhajat pada tukang, dia tak berhajat bagi benda lain untuk mengadakan dia. Habis itu dia sedia ada azali lagi. Mustahil Allah bersifat dengan adami. Mustahil. Adam ini makna kata sini berkata okey. Dan wujud
yang tiada menerima, tak boleh terima Adam. Adam tu tak boleh menerima ketiadaan Adam. Tak ada sama sekali tu. Itu mustahil. Pada sedia kala dan pada bila-bila masa tu kata Adam. Adam makna Adam, benda tu tak boleh ada sama sekali. Bolehkah kita nak kata Tuhan tak ada? Kita tak terima. Habis Tuhan yang ada, Tuhan tu ada yang zati, sedia ada, azali lagi ada. Nah, Tuhan tak berhajat pada mengadakan dia, menjadikan dia. Itu yang kedudukan Tuhan kita. Baik. Dan ia suatu sifat yang subutiyah. Subutiyah baca. Taya ada syadah untuk tu. Subutiyah sini baca apa tadi? Apa dia kata tak? Subutiyah. Ia suatu sifat subutiyah. Apa dia sifat subutiyah? Yang menunjukkan diri zat itu bersifat dengannya. Tu maksud ada dia tak berhajat pada tukang, tak berhajat kepada yang menjadikannya. Pasal apa? Dia ada sifat dia satu sifat ni, sifat wujud ni dipanggil sifat subutiyah. Makna sifat subutiyah yang menunjukkan diri zat yang bersifat dengannya sedia. Dengannya itu makna adanya Tuhan ni tak berhajat. Bukan Tuhan buat Tuhan, tak. Sedialah. Sifat-sifat, kalau sifat mana sedia ada, sifat-sifat mana yang tujuh. Sedia ada. Begitu bila kata ada di sini, ada satu sifat disebut ia satu sifat subutiyah. Subutiyah ni kan kita nak pangkas pun ya. Ada bunga-bungan yang mengatakan Tuhan ada tapi dia bagi dia ada. Ini pendapat Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dia pegang begitu. Baik, yang kata subutiyah ni yang menunjukkan diri zat itu bersifat dengannya, bersifat-sifat ada. Yang bersifat tu mana yang bersifat tu mana sifat yang amrun itibari juga kan? Bersifat dengan dia, sifat macam mana? Amrun itibari. Bukan bermakna ia lebih di atas zat. Bukan dia mengatasi zat. Malah kata punca ada zat maka sifat tu ada. Seolah-olah ada bulu kemudian. Itu maksud yang lebih di atas zat. Maksud yang habis lepas zat ni, Tuhan ni sifat ni sedia yang qadim. Zat dia pun qadim, sifat dia pun qadim. Bukan bangsa lebih di atas zat, bukan begitu. Lebih dari zat mana? Zat tu ada. Bila dah ada tu baru Tuhan buat sifat. No, bukanlah begitu. Semua sifat-sifat Tuhan tu yang masa qadim, yang sedia ada, azali lagi, tak ada dulu kemudian. Zat pun qadim, sifat pun qadim. Habis tu. Baik. Kita baca sikit. Bagi orang yang mukallaf, siapa dia mukallaf? Tulis nama mukallaf. Kita bicara dah sifat mukallaf. Kita bicara dah baligh, berakal, sihat panca indera sampai suara rasul. Ini mukallaf ni. Mukallaf. Bagi orang yang mukallaf memadai cukuplah. Sah dah etikat tu, memadai cukup dan sah dah iman dia. Maksudnya tu. Bagi orang yang mukallaf memadai dengan mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala tu. Bagi orang yang mukallaf memadai dengan mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala bahawa ada tu Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar wujud, benar-benar ada sungguh, wujud yang zati. Ni dia nak bicara tentang ni. Tu maksud tu. Yang ni memang benda ni bicara pada sikit.
bukan bermakna ia lebih di atas zat. Dia kata benda ni payah sikit. Kita memadai, kita mukallaf ambil hak yang ni, hak mula ni. Bagi orang yang mukallaf memadai dengan mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sebenar-benar wujud, ada sungguh. Ada macam mana? Ada yang zati. Apa makna ada yang zati? Ada, Tuhan tak berhajat bertukang untuk mengadakan dia. Lagi pula dia ada sifat subutiyah. Sedia ada. Itu subutiyah. Yang tidak terbanyak pada akal, yang tidak diterima tu, tak terbayang. Benda ni payah sikit, memadai kita tahu secara ringkas-ringkas, saya kata sini. Yang tiada terbayang pada akal tenafi wujudnya. Pegang betul cukup. Akal kita sama sekali tak boleh terima nak kata Tuhan ni tidak ada. Itu maksud dia wujudnya. Dan tiada wajib bagi orang yang mukallaf. Siapa dia? Kita mukallaf. Tiada wajib syarak tiada wajib tu wajib syarak. Tiada wajib syarak bagi orang yang mukallaf mengetahui wujudnya itu secara ain diri adalah ain. Secara ain zatnya ataupun lain daripada zatnya. Tak payahlah kita ambil benda-benda begitu, kerana dia ni satu perkara yang dia kata susah sikit. Kita ambil hak setakat kita faham Tuhan tu ada Tuhan ni dipanggil wujud yang zati, dan makna wujud yang zati ada Tuhan tak berhajat pada ada yang menjadi akan dia. Lagi pula dia sifat subutiyah, sifat yang sedia ada tu, yang menunjukkan diri zat yang bersifat dengannya. Ada sungguh tu dipanggil sifat subutiyah. Secara ain zatnya ataupun lain daripadanya. Kerana yang demikian itu adalah sebahagian daripada masalah yang rumit, yang susah di dalam ilmu kalam. Nak baca ni kita kena sampai ilmu ni, ilmu kalam, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu akidah, itu maksudnya tu. Benda tu payah. Ilmu kalam dia panggil ghawamidul ilmi kalam. Ghawamidu ilmi kalam, benda yang rumit-rumit dalam ilmu kalam. Dan mustahil lawannya, mustahil walnya Adam. Adam ni apa makna Adam? Roni Adam, bukan Nabi Adam ni. Akal kita tak boleh menerima sama sekali nak kata Tuhan tak ada. Itu makna dia itu mustahil. Akal kita tak boleh terima. Lawannya Adam. Adam mana benda tak ada. Nak kata Tuhan tak ada, akal kita sama sekali tak boleh terima. Jadi kita berhenti setakat dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita bicara tentang dalil wujud, bukti yang kata Tuhan tu ada. Okey, cukup dekat tu dulu. InsyaAllah kita untuk kuliah kita yang akan datang mana? Isnin minggu pertama kan? Wallahualam. InsyaAllah lah, kalau Ustaz sihat-sihat lagi. Kalau Isnin tu ada hari mula yang ketiga, yang keempat, kita buat lagi kuliah kita. InsyaAllah. Ni pun alhamdulillah lah, doa tuan-tuan semua. Memang Ustaz rasa alhamdulillah sihat sikit lah. Sihat lah. Cuma dulu tu disilap sikit ni Kak Rosmi lah. Dimakan pula ubat yang kita bukan yang original. Ni semua saya makan ubat yang lokal. Ingat tu tak apa. Dia nak gelong juga. Tak boleh. Lalu dia makan hak originalnya. Alhamdulillah. Jadi kat Chong Farmasi tu barulah ada perubahan. Kalau tidak memang saya tahu. Kita ingat tak apa. Memang tak boleh. Kita kena pilih yang ori ni. Allahuakbar. Pemimpin pun kita nak pilih hak ori ni. Lokal punya lembab buang. Allahuakbar. Habis kata jadi untuk saya abang tu lah. Kak Rosmi ni tu imam saya lah. Dia ikut. Dia ada bawa dia buat daripada kunyit hitam. Untuk kunyit hitam. Boleh tutup lah. Jadi siapa-siapa